Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Fira Syazik Firas. Kisah yang bertajuk Grab. Rose adalah seorang wanita yang kuat semangat. Masih bujang, berumur awal 40-an. Berpewatakan sedikit kasar, tapi masih ada kelembutan dan kewanitaannya. Rose tinggal bersama makciknya sejak kecil. Tetapi, Rose tidak lupa akan ibunya yang melahirkannya ke dunia ini. Rose amat gigih mencari rezeki untuk diri sendiri, juga untuk menyara makcik dan ibunya. Dengan pelajaran yang tidak setinggi mana, hanya pekerjaan pemandu Grab menjadi pilihannya. Rose sedikit pun tidak gentar dengan persaingan di dalam pekerjaan pilihannya. Pekerjaannya itu majoriti dikuasai oleh kaum lelaki. Biasalah Grab kan, biasanya memang lelaki lah. Tetapi Rose tidak pernah patah semangat untuk terus bersaing secara sihat untuk mencari rezeki yang halal. Setiap hari, Rose membawa penumpang tidak mengira lelaki atau perempuan. Jauh atau dekat juga tidak dihiraukan selagi daya dia terus berusaha. Sebagai pemandu Grab wanita, berbagai cabaran yang telah dilalui. Ada penumpang lelaki yang seperti ingin mengambil kesempatan ke atasnya. Namun, semua itu dapat diatasi oleh Rose dengan baik tanpa perlu bertegang urat dengan penumpang. Personaliti Rose yang pandai mengambil hati juga adalah satu tarikan buatnya. Rata-rata penumpang yang pernah mendapat atau menggunakan khidmat Grabnya berpuas hati. Pemanduannya yang cekap dan mementingkan keselamatan juga keselesaan penumpang. Keramahannya juga disenangi pelanggan. Rata-rata penumpang akan memanggil dan tidak serik menggunakan khidmat Grabnya. Kau jangan ke kawasan tu kalau lewat petang. Apatah lagi malam hari. Jalan tu memang ramai yang dah terkena. Rose terdengar rakan-rakan sekerjanya berbual semasa makan tengah hari. Rose juga turut terpanggil untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbualan rakan-rakannya. Assalamualaikum. Wah, rancaknya berbual pasal topik apa ni? Rose memulakan pertanyaan. Rose, pasal jalan Bukit Batuk nak ke Kampung Siamang tu lah. Kawasan tu memang keras panjang jalan tu. Ramai yang dah terkena. Hati-hati jika membawa penumpang lalui jalan tu. Panjang lebar Pak Mat. Pak Mat ni adalah orang lama di antara mereka, memberitahu di samping memberi nasihat pada yang lain. Sepanjang minggu itu, Rose memandu Grab seperti biasa. Disebabkan musim tengkujuh, perkhidmatan Grabnya tidak selancar seperti hari-hari biasa. Kerana itu, Rose terpaksa bekerja lebih masa untuk mendapat target yang dia inginkan. Kadang-kadang, sehingga tengah malam, dia masih mengambil penumpang. Rose tidak kisah tentang itu, asalkan dia masih mampu untuk mencari rezeki halal. Petang tu, Rose mendapat panggilan bahawa ada penumpang dari Bukit Batuk ingin ke Kampung Siamang. Sememangnya, dari Bukit Batuk ke Kampung Siamang mengambil masa sekitar 1 jam setengah. Rose menerima panggilan itu dan bersetuju mengambil penumpang dari Bukit Batuk ke Kampung Siamang itulah. Memandangkan jam di dashboard menunjukkan pukul 3.20 petang. Masih awal lah untuk Rose. Rose pun menuju ke destinasi. Sesampai di hadapan rumah yang sederhana besar, Rose memberhentikan kenderaannya.
Rose menelefon penumpang memberitahu akan ketibaannya di hadapan rumah. Sebentar kemudian, terlihat seorang wanita keluar dari rumah dengan berpayung hitam. Sementara waktu itu hujan masih turun agak lebat. Wanita itu berjalan perlahan-lahan menuju ke kenderaan Rose. Wanita tu masuk ke dalam kenderaan di tempat duduk belakang. Jelas di mata Rose seorang wanita Cina berbaju hijau. Wanita itu mungkin dalam awal 30-an dan muda dari Rose sendiri. Rambutnya disanggul rapi memperlihatkan lehernya yang jinjang. Rupa wanita itu amat manis sekali. Tidak seperti kaum Tionghoa yang rata-rata bermata sepet. Wanita itu bermata besar dan bundar, menjadikan wanita itu lebih manis lagi dengan hidungnya yang sedikit mancung dan kecil. Kulitnya juga putih kemerah-merahan. "Hello, Cik. Nak ke kampung Siamang kan?" Rose bertanya untuk memastikan lokasi yang ingin dituju oleh penumpangnya. Ya, saya nak ke kampung Siamang." Wanita itu menjawab ringkas. Hujan yang semakin lebat membataskan penglihatan. Rose terpaksa memandu perlahan dan dengan berhati-hati. Keselamatan penumpang adalah tanggungjawabnya. Rose membuka radio memecah kesunyian suasana. "Sudah lama kamu bawa Grab?" Tiba-tiba wanita itu bertanya. Seakan tersentak dari lamunan, Rose gugup sebentar. Sudah lebih kurang 3 tahun, Cik." Rose menjawab setelah gugup seketika. "Kamu tidak kekok ke bersaing dengan lelaki?" Rose tersentak dengan soalan wanita itu. Tidak. Malah saya lebih selesa bekerja begini." Sememangnya, Rose amat selesa dengan pekerjaannya. "Nama saya Lilian. Panggil saja saya Lily." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu bahawa dia baru saja sampai dari Johor Bahru 2 hari lepas. Dia singgah di rumah kawannya di Bukit Batok kerana ingin menghadiri percutian keluarga di Resort Damai. Nama resort tu Resort Damai yang terletak di kampung Siamang. Sememangnya wanita itu agak peramah juga orangnya. Rose menyenangi keramahan wanita itu menemaninya berbual sepanjang perjalanan. Berbagai topik yang mereka bualkan. Sesampai di kampung Siamang itulah, wanita tu meminta Rose menghantarnya terus ke resort. Jalan sepanjang menuju ke resort amat sempit sekali. Hanya boleh dilalui dan boleh memuatkan sebuah kenderaan saja dalam satu masa. Di kiri kanan jalan pula dipenuhi pokok getah. Di kanan jalan dan pokok kelapa sawit. Untuk ke resort tersebut harus melalui bukit yang bertanah. Bukit yang bertanah merah lah. Rose merasa bimbang jika kenderaannya tidak lepas untuk ke atas. Tetapi wanita itu meyakinkan bahawa saudara maranya telah pun berada di atas puncak bukit di mana terletaknya resort itu. Hendak atau tidak, Rose terpaksa juga meneruskan perjalanan ke puncak bukit. Di pertengahan jalan, terlihat seorang wanita yang berjalan seorang diri di tepi kebun sawit. Rose memberhentikan kenderaannya. Lalu, tingkap dibuka. "Assalamualaikum. Boleh tumpang tanya?" "Ya, saya. Ada apa ya?" "Akak nak ke mana?" Wanita itu tanpa menjawab salam menjawab. Wanita itu pada anggapan Rose adalah pekerja resort terbabit berdasarkan uniform yang dipakainya.
Saya ingin ke resort di atas bukit tu. Ada kenderaan ke boleh naik ke atas sana? Ros bertanya ringkas. Oh, boleh je kak. Naik je ke atas tu, terang pekerja resort tersebut. Sememangnya, sepanjang naik ke atas bukit tersebut, Ros tidak melihat walau satu pun kesan tayar kenderaan. Adalah amat mustahil di atas tanah merah yang berlumpur, tidak berturap dan becak selepas hujan. Tidak ada satu pun kesan tayar kenderaan. Jika seperti kata Lilian, sanak saudaranya telah pun berada di atas resort sana, Lilian memberitahu yang sanak saudaranya ke puncak bukit sana dengan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Jadi, sememangnya mustahil tiada satu pun kesan tayar. Ros berpaling kembali kepada pekerja resort tadi kerana ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi, pekerja itu telah pun tiada di tempatnya berdiri tadi. Ros terus memandu ke puncak bukit menuju ke resort. Dengan susah payah, akhirnya kenderaan sampai juga ke puncak. Di atas sana, kawasannya rata dan sedikit gelap, dilindungi pokok-pokok. Ros melihat banyak kenderaan yang diletak di hadapan resort. Walaupun kenderaan terlihat banyak di situ, tetapi satu kesan tayar pun tidak kelihatan. Resort itu juga kelihatan tidak berpenghuni. Suasana senyap sunyi menyelubungi resort. Kelihatan seperti sudah lama tidak terjaga dengan lumut yang menghijau. Dindingnya juga memang dah berlumut lah. Ros seolah-olah terpukau dan terpegun dengan suasana tersebut. Terima kasih ya sudah hantar saya ke sini. Saya hargai susah payah awak untuk ke sini. Bila masa Lilian keluar dari kenderaan, Ros tak perasan langsung. Tahu-tahu dah ada dekat tepi tingkap. Sama-sama Cik Lilian. Cik Lilian masuklah dulu ke resort kerana hari sudah hampir gelap. Ros masih ingin memastikan keselamatan penumpangnya itu. Tak mengapa, sebentar lagi saya masuk. Awak pergilah dulu, saya ingin lihat awak pergi dengan selamat. Berhati-hati ya. Awak seorang yang baik hati, Lilian berkata sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Perjalanan Ros untuk turun ke bawah amat lancar sekali, tidak seperti permulaan tadi. Sampai di jalan besar, cuaca masih cerah walaupun hujan masih renyai. Jam di dashboard menunjukkan angka 4. Tidak berpuas hati, Ros melihat jam di pergelangan tangannya. Angka yang sama iaitu pukul 4 petang. Itu membuatkan Ros bingung. Tidak mungkin jam baru 4 petang. Perjalanan dari Bukit Batok ke Kampung Siamang memakan masa 1,5 jam. Sementara jalan menuju ke resort yang terletak di puncak bukit amat mencabar sekali. Sepanjang perjalanan pulang itu, Ros sentiasa berfikir peristiwa yang baru saja dilaluinya. Ros menghubungi sahabatnya dan menceritakan semua pengalaman yang dilaluinya hari itu. Sahabat Ros menyatakan kemungkinan Ros telah diuji oleh makhluk halus yang menghuni di puncak bukit itu. Sememangnya di atas puncak bukit itu ada sebuah resort yang telah lama ditinggalkan, kira-kira 70 tahun yang lalu. Resort tu ditinggalkan kerana satu tragedi berdarah. 70 tahun yang dulu, seorang perempuan Cina yang amat cantik telah berkahwin dengan seorang lelaki Inggeris. Lelaki Inggeris itu telah membina sebuah resort
yang besar di atas bukit itu. Namun kerana hasad dengki dan cemburu, lelaki Inggeris itu telah mati dibunuh. Isterinya pula telah diperkosa beramai-ramai sebelum dibunuh dengan kejam. Sejak itu, resort itu ditinggalkan sepi tanpa penghuni. Malah ramai yang mendakwa terserempak wanita Cina yang cantik minta dihantar ke puncak bukit tersebut. Kebanyakan mereka yang menghantar wanita Cina itu ke puncak tidak akan bertemu jalan keluar dan sesat berhari-hari di kawasan itu. Namun Rose bernasib baik kerana tidak diapa-apakan. Mungkin Rose seorang yang baik hati, juga ikhlas membantu sesiapa saja. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan dibalas baik. Sekian daripada Fira Syazik Firas. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.